Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan sekalian, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang Sabtu ini, sekali lagi tuan-tuan dan saya diberikan kesempatan untuk kita bersua muka di alam maya melalui Facebook Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor ini. Ini semua bersempena dengan satu program literasi kefahaman undang-undang yang mana yang telah dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor sendiri, yang mana program ini merupakan mana program ini dibuat bagi tujuan untuk membantu tuan-tuan dalam memberi kefahaman dan penjelasan mengenai apa-apa hal perundangan yang berhubung dengan hal ehwal Islam yang terpakai di Mahkamah Syariah khususnya di negeri Selangor ini. Dengan lain perkataan, ia sebagai satu pendedahan nak membantu masyarakat umum untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi perjalanan Mahkamah Syariah khususnya di negeri Selangor ini. Jadi tuan-tuan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi untuk bersama-sama kami secara live menerusi Facebook JAKIS ini menyaksikan seminar pada kali ini dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang sudi untuk menyertai kami dalam webinar ini. Jadi tuan-tuan sekiranya tuan-tuan ada sebarang komen itu amat dialu-alukanlah cuma tuan-tuan perlu menyebut nama dan berikan penjelasan soalan yang tuan-tuan ingin kemukakan tu. InsyaAllah sekiranya boleh dijawab, saya akan cuba jawab nantilah dalam program ini nantilah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini tibalah giliran saya untuk meneruskan usaha perkongsian seperti mana yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat saya sebelum inilah dalam 2-3 minggu lepas dan rancangan pada kali ini adalah untuk rancangan yang keempat webinar ini disiarkan. Jadi untuk petang ini tuan-tuan puan-puan saya akan berkongsi dengan tuan-tuan untuk membicarakan mengenai satu topik yang saya rasakan amat penting, khususnya dalam kes-kes yang melibatkan pertelingkahan dan pertikaian mengenai hak jagaan anak ataupun dalam kes tuntutan hak jagaan anak. Walau bagaimanapun untuk topik ini saya akan cuba memfokuskan perkongsian ini terhadap permohonan yang boleh dibuat oleh pihak-pihak. Saya akan fokuskan, saya akan menyempitkan sikitlah tajuk yang saya akan bincang dengan tuan-tuan ni kepada topik yang saya maksudkan adalah mengenai satu permohonan dalam kes-kes yang berkaitan dengan penjagaan anak ini, iaitu perintah interim ex parte hadhanah. Itu tajuk yang akan kita bincangkanlah, yang akan kita bicarakan, yang akan kita kongsikan bersama tuan-tuan pada petang ni. Jadi kenapa saya memilih tajuk ini, tuan-tuan? Ini disebabkan terdapatnya banyak kes-kes berkaitan dengan permohonan ini yang telah dikemukakan ke mahkamah. Jadi bila banyak kes tu, banyak timbul persoalan terutamanya tentang
tentang tata cara ataupun prosedur yang ditimbulkan oleh pihak-pihak semasa permohonan ini dibuatlah. Lantaran daripada itu, mungkin disebabkan tiada pengetahuan ataupun maklumat tentang tata cara pihak-pihak berkenaan untuk memohon ataupun membuat permohonan ini di mahkamah. Jadi untuk tempoh waktu yang ada ni tuan-tuan, saya akan cuba memberikan penjelasan secara ringkas dan mudah untuk memberi kefahaman kepada tuan-tuan puan-puan sekalian mengenai perintah interim ex parte hazanah ini, dengan cuba memberikan penekanan dari aspek undang-undang dan juga prosedur yang berjalan ataupun terpakai di Mahkamah Syariah di negeri Selangor ini. Jadi kita lanjutkan perkongsian kita. Bagi tujuan tersebut tuan-tuan, saya telah membagikanlah kita punya perkongsian ini pada petang ini kepada beberapa orang cakap fasa ataupun peringkatlah. Peringkat. Di mana fasa yang pertama, saya akan ceritakan sedikit, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan tentang maksud ataupun definisi berkaitan dengan perintah interim ex parte hazanah ni. Apa yang dimaksudkan dengan perintah interim ex parte ini, sekiranya ada diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang, saya akan nyatakan. Itu untuk fasa yang pertama. Untuk fasa yang kedua, saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan bagi menerangkan tentang peruntukan yang terdapat dalam undang-undang berkaitan dengan perintah ex parte hazanah ini. Kita akan melihat peruntukan undang-undang sedia mana, section yang berkaitan dengan perintah ex parte hazanah ini. Dan yang terakhir, saya akan fasa ketiga, tuan-tuan akan diterangkan, saya akan cuba terangkan tuan-tuan tentang apakah prosedur permohonan bagi seseorang untuk mendapatkan perintah interim ex parte ini di mahkamah. Jadi tiga peringkat tadi saya akan cuba terangkan pada tuan-tuan puan-puan sekalian, dan insya-Allah saya harapkan tiga peringkat tadi akan dapat menjelaskan topik yang akan kita kongsikan pada petang ini. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah saya harapkanlah tuan-tuan bersama-sama saya sehinggalah sehinggalah berakhirnya rancangan program ini nanti. Jadi kita pergi kepada fasa yang pertama tadilah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mengenai apakah yang dimaksudkan dengan perintah interim ini, interim ex parte ini. Apakah yang dimaksudkan dengan perintah interim ini? Okey. So ia adalah merupakan satu gabungan daripada beberapa perkataan yang penting, terutama perkataan interim dan juga ex parte ni. Dua perkataan ini adalah berasal daripada Latin, bahasa bukan Malaysia lah, bahasa Inggeris, yang membawa maksud interim tu bahasa Melayunya, kalau kita nak mudahkan, ada bermaksud membawa maksud sementara. Kalau digabungkan dengan perkataan perintah, dia membawa maksud perintah sementara. Dan kalau kita rujuk kepada kamus Dewan Bahasa, interim ni memberi maksud sementara, bermaksud sementara sehingga penyelesaian penuh. Jadi sesuailah tu, perintah ni
hanya sementara, tunggu sehingga perintah penuh dikeluarkan oleh mahkamah nanti. Manakala perkataan ex parte pula juga merupakan istilah yang diambil daripada Latin yang bermaksud dari satu pihak, dari satu pihak, oleh satu pihak ataupun untuk satu pihak. Jadi perintah interim adalah suatu perintah yang ditentukan oleh seorang hakim tanpa memerlukan semua pihak yang bertikai untuk hadir. Itu maksudnya, maksud ex parte ni. Maksud ex parte ni. Jadi bila kita gabungkan permohonan perintah interim ex parte ini, bermaksud suatu permohonan yang dibuat dalam mahkamah oleh salah satu pihak yang bertikai tanpa memerlukan notis permohonan disampaikan kepada satu pihak lagi bagi mendapatkan suatu perintah sementara. So perintah interim yang kita fokuskan, yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah perintah interim ex parte hadhanah, berkaitan dengan hak jagaan sementara anak secara ex parte. Itu maksudnya. So itu yang kita akan bincangkan, tuan-tuan. Kalau kita merujuk, tuan-tuan, kepada tafsiran yang ada di dalam arahan amalan nombor 5 tahun 2016, perintah interim dibawa maksud sebagai suatu perintah sementara yang mana kuat kuasanya sehingga kausa tindakan diputuskan oleh mahkamah. Oleh mahkamah. Manakala ex parte pula merujuk kepada permohonan, pendengaran atau perintah yang diberikan ke atas permintaan suatu pihak saja dalam keadaan kecemasan atau keadaan terdesak tanpa memerlukan notis diberikan kepada satu pihak lagi. Ini maksudnya. Ini dulu kita pegang definisi ini dulu. Adalah satu permohonan yang dibuat oleh sebelah pihak saja tanpa kita beri notis maksudnya kita maklumkanlah, kita maklumkan kepada satu lagi pihak yang berkenaan untuk kita dapatkan satu perintah sementara daripada mahkamah dalam keadaan kecemasan. Itu bahasanya. Dalam keadaan kecemasan macam tu. Okay. Jadi permohonan ex parte diterangkan juga lagi ni merupakan satu permohonan di mana mahkamah membuat suatu keputusan setelah mendengar keterangan sebelah pihak sahaja. Lazimnya perintah atau keputusan yang dikeluarkan dalam ex parte tersebut bersifat sementara. Bersifat sementara. Kebiasaannya tempoh kuasa perintah itu adalah untuk sementara waktu saja. So saya akan ceritakan sikitlah berdasarkan definisi tadi, di mana pada orang cakap pada dasarnya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kiranya kita merujuk kepada sistem perundangan di mana-mana yang ada di dunia ni, telah meletakkan bahawa suatu pertikaian hendaklah diputuskan setelah kedua-dua belah pihak diberikan peluang untuk memberi keterangan masing-masing. Jadi prinsip ini dibuat bagi menjamin keadilan kepada semua pihak, Okay? Begitu juga kiranya kita rujuk kepada hukum syarak yang amat menitik beratkan, yang amat mengambil kira tentang prinsip ini, di mana kalau kita rujuk kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak terdapat hadis yang orang cakap yang menghendaki sesuatu perkara itu hendaklah diputuskan dengan setelah kita mengambil pandangan ataupun mendengar keterangan daripada pihak-pihak yang bertikai tersebut. Contohnya, kalau boleh saya buat contoh sini,
seseorang hakim tentang apa juga keperluan seseorang hakim itu mendengar keterangan daripada kedua-dua pihak yang bertikai sebelum membuat apa-apa keputusan. Saya rujuk kepada satu riwayat daripada Abu Daud mengatakan bahawa Saidina Ali pernah berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kes ni bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam nak mengantar Saidina Ali ni ke negeri Yaman untuk dilantik sebagai orang cakap hakim ketika itu. Dan sebelum ke negeri Yaman, jadi Saidina Ali ni bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Tuan mengutuskan aku ke negeri Yaman untuk menjadi hakim, sedangkan aku masih muda lagi dan tidak mengetahui tentang selok-belok kehakiman ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memberi hidayah ke dalam hati engkau dan menetapkan lidahmu. Jika datang dua orang yang bertikai di hadapan kamu, maka janganlah engkau jatuhkan hukuman sehingga engkau mendengar hujah dan keterangan kedua pihak seperti mana engkau dengar pihak yang pertama. Kerana itulah yang lebih layak dilakukan agar jelas bagi kamu untuk menjatuhkan hukuman. So berdasarkan hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian, dia jelas memberikan panduan pada seseorang hakim dalam mengendalikan proses perbicaraan, iaitu hukuman di mana suatu hukuman itu tak boleh dijatuhkan atau diberikan, melainkan setelah semua pihak diberi peluang yang sama, melainkan dia dah dengar kedua-dua keterangan daripada kedua-dua pihak, sama ada untuk membela diri atau mengemukakan keterangan dan hujah masing-masing. Maksudnya itu. Kena dengar dulu, kena dengar prinsipnya, kena dengar pertikaian daripada kedua-dua belah pihak. Seorang hakim tu kena dengar keterangan daripada kedua-dua belah pihak sebelum dia nak membuat keputusan, menyelesaikan kes yang dihadapkan ke hadapannya. Itu prinsip dia. Dia tak boleh nak main dengar seorang saja punya keterangan, dia terus putuskan. Itu tak boleh dalam prinsip ni lah, prinsip lazim, prinsip biasa, sesuatu penghakiman, suatu perbicaraan. Dengan cara inilah keadilan suatu perbicaraan akan dapat dicapai. Oleh itu, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud tersebut, hukum syarak pada asalnya tidak menggalakkan prinsip perbicaraan dijalankan secara sebelah pihak atau eksperti ini yang cuma mendengar keterangan atau hujah daripada satu pihak tadi. Prinsip asalnya macam itulah. Dalam perbicaraan, dalam kehakiman ni tak boleh nak dengar, keterangan daripada satu pihak dan kemudian hakim putuskan. Itu tak boleh. Walaupun begitu, Islam menghendaki suatu kes, walaupun Islam menghendaki suatu kes itu diputuskan dengan kehadiran kedua belah pihak, terdapat pengecualian yang membolehkan permohonan eksperti dibuat yang berdasarkan kepada prinsip darurah, yang mana mengharuskan perkara yang dilarang jika terdapat keperluan dan keterdesakan, dan juga menggunakan prinsip masyaqqah yang membenarkan suatu kewajipan itu dipermudahkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan kita dah tahu tadi, prinsip asalnya tak boleh. Tak boleh dalam Islam seorang hakim tu nak memutuskan keterangan hanya berdasarkan sebelah pihak saja. Itu tak boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dibolehkan oleh syarak berdasarkan prinsip darurah dan juga masyaqqah tadi. Okay, saya pergi sikit tuan-tuan, di negeri Selangor sendiri tuan-tuan, kalau kita selusuri undang-undang yang terdapat yang dipakai di mahkamah syariah sebelum tahun ataupun
2003 sebelum ada pindaan terhadap enactment tata cara mal Mahkamah Syariah 2003 tu tiada peruntukan mengenai perintah interim ex parte ini dimasukkan ke dalam enactment kanun ke dalam enactment tata cara mal masa itulah tahun 1991 sebelum 2003 ni tiada peruntukan dimasukkan dalam yang berkaitan dengan permohonan ex parte ini. Jadi pada waktu itu hakim ataupun mahkamah pada itu telah bergantung kepada peruntukan umum yang terdapat dalam prosedur yang sedia ada lah, ataupun dalam enactment yang sedia ada. Enactment sedia ada masa itu adalah kanun prosedur mal tahun 1991. Dan ini sebagai contohlah satu kes yang telah diputuskan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya. Saya rujuk kepada satu kes yang menggunakan enactment yang lama ni tuan-tuan untuk memutuskan permohonan berkaitan dengan interim ex parte ini. Ada dibuat dulu walaupun tak ada peruntukan, cuma digunakan peruntukan umum tadi umum. Dalam kes Haslinda binti Alias lawan Johdi Matthew Main atau Yahya bin Abdullah tahun 1999 dulu. Kes ni ada dilaporkan dalam Jurnal Hukum 47. Di mana hakim pada waktu itu, hakim yang mendengar kes ini telah menggunakan Seksyen 69 kurungan 4 dan juga Seksyen 253 kurungan 1 enactment kanun prosedur mal Mahkamah Syariah tahun 1991 di mana Seksyen 69(4) tersebut menyatakan bahawa permohonan itu hendaklah menyatakan dengan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon dan mengandungi fakta yang mencukupi untuk menyokong permohonan itu, dan kecuali mahkamah memerintahkan sebaliknya, permohonan itu hendaklah disampaikan kepada semua pihak dan orang yang berkepentingan di dalamnya. Ini peruntukan umum, dia tak ada direct macam yang peruntukan yang ada sekarang. Begitu juga dengan Seksyen 2531 yang menyebut apa-apa peruntukan atau tafsiran peruntukan di dalam kanun ini yang berlawanan dengan kehendak hukum syarak adalah tidak sah setakat mana ianya berlawanan. Jadi mahkamah dalam kes tersebut telah berpendapat bahawa berdasarkan dua seksyen ini, mahkamah tersebut mempunyai kuasa untuk memerintahkan pemohon supaya tidak menyampaikan permohonannya kepada pihak yang lain. Dan ini berlawanan dengan hukum syarak berdasarkan prinsip darurah dan juga masyarakah yang saya sebutkan sebelum ini tadi. Maksudnya dia menggunakan peruntukan umum tadi mengatakan bahawa mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintahkan kes didengar secara ex parte. Itu bahasanya lah, bahasa yang ni. Okay. So dalam kes tersebut tuan-tuan, dalam kes Haslinda binti Alias ni, pemohon dalam kes tersebut telah memfailkan satu permohonan cerai taklik terhadap defendant. Di mana sementara permohonan ini diputuskan, sementara kes ini selesai, beliau telah memfailkan satu permohonan secara ex parte. Ini latar belakang kes ni lah. Untuk mendapatkan perintah yang pertama, hak jagaan sementara ke atas dua orang anaknya diserahkan kepada beliau sehingga satu perintah lain dikeluarkan. Ini. Yang kedua, defendant ditegah dilarang sama sekali mengganggu, menceroboh, mengugut, mengancam dengan apa jua sekalipun terhadap plaintiff
Dan yang ketiga, defendant adalah ditegah daripada membawa anak tersebut keluar daripada negara ini, Malaysia lah, daripada negara ini. Jadi asas kepada permohonan ini, di mana hakim berpendapat terdapat risiko yang kuat bahawa defendant akan melarikan anak keluar negara sebelum proses perceraian dan tuntutan hak penjagaan anak-anak diputuskan oleh mahkamah. Ini adalah kerana defendant berasal daripada Filipina dan sebelum permohonan ini difailkan, mereka sekeluarga telah tinggal di negara tersebut. Defendant juga pernah mengugut untuk melarikan anak-anak tersebut ke luar negara. Jadi berdasarkan risiko-risiko ini ataupun risiko yang ada ini, perlu ada satu tindakan segera dan pantas diambil untuk menghalang hasrat defendant tersebut. Jadi jika kita rujuk kepada kaedah asal yang kita nyatakan di awal tadi, jika kaedah asal itu digunakan, iaitu mahkamah dengar dulu keterangan daripada kedua-dua belah pihak. Jadi pihak defendant berkemungkinan akan melarikan anak-anak tersebut sebaik saja dia terima saman. Kalau kita gunakan kaedah asalnya, di mana keterangan mahkamah dengar dulu keterangan daripada kedua-dua belah pihak, besar kemungkinan anak tu dah hilang dah dibawa lari, dah dibawa lari ke luar negara. Jadi keadilan kat situ tak dapat tercapai. Dalam situasi sebegini, pelaksanaan kaedah asal akan menimbulkan kesukaran masyakkah kepada pemohon dan keterdesakan pemohon untuk mendapatkan perintah menegah defendant daripada melarikan anak keluar negara adalah satu darurat. Oleh itu, dalam keadaan seperti ini, kaedah asal boleh diketepikan, boleh kita orang cakap kecualikan. Ini antara lain berkaitan dengan definisi tadi, definisi mengenai perintah interim ex parte. So perbincangan kita hanya fokus kepada hak jagaan anak saja. Jadi yang berikutnya tuan-tuan, itu tadi kita dah bincang. Ini dalam fasal 1 tadi lah, fasal 1 berkaitan dengan definisi tadi. So habis tadi. Saya jangkakan habislah untuk fasal 1 ni tadi. So kita pergi kepada fasa yang kedua lah, peringkat yang kedua, di mana tuan-tuan di mana boleh kita rujuk peruntukan undang-undang yang memberi kuasa kepada peruntukan ini. Kalau kita dalam definisi yang awal tadi, saya maklum kepada tuan-tuan, kalau di Selangor dulu tahun sebelum pindaan tahun 2003 tak ada peruntukan yang terdapat dalam prosedur ataupun tata cara yang ada pada waktu itu. Namun setelah tahun 2003 peruntukan ini ada. Jadi di mana adanya tu? Di mana ada diperuntukkan tu? So bidang kuasa ini merupakan satu bidang kuasa yang eksklusif lah kalau ikut peruntukan Tata Cara Mal 2003 ini adalah dinyatakan bahawa bidang kuasa ini adalah merupakan satu bidang kuasa yang eksklusif yang hanya boleh terpakai di Mahkamah Tinggi Syariah saja. Okey. Untuk perintah interim hanya boleh didengar ataupun terpakai di Mahkamah Tinggi saja. Selain pada itu tak boleh. Begitu juga itu kita boleh rujuk kepada Seksyen 196 Enakmen Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Kemudian Seksyen 198 pula dinyatakan bahawa tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim. Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah bab ini. Bab ini yang dimaksudkan adalah bab
Inilah bab interim ini. Jadi perintah mengenai interim ini kita tak boleh rayu. Tuan-tuan tak boleh rayu lah. Tak boleh rayu. Seterusnya Seksyen 197. 197 pula. Ini Seksyen 197 ini memberikan kuasa kepada mahkamah, kuasa umum kepada mahkamah untuk memberikan apa-apa perintah interim. Ini apa-apa perintah interim. Interim ni ada banyak jenis. Inilah peruntukannya. Di mana dinyatakan dalam di bawah seksyen tersebut, tertakluk kepada bab ini, mahkamah hendaklah mempunyai kuasa budi bicaranya untuk memberikan apa-apa perintah interim atas apa-apa terma yang difikirkan patut dan boleh memberikan apa-apa arahan tentang prosiding selanjutnya. Okey. Ini perintah umum. Perintah umum untuk interim. Dan kalau kita rujuk kepada elemen tata cara tu, kita dapat lihatlah pelbagai jenis perintah interim. Pelbagai jenis perintah interim yang antara yang utamanya, kalau tuan-tuan boleh rujuk, perintah interim mengenai hadanah. Ini yang akan kita bincangkan, fokus kita pada hari ini. Juga jenis perintah interim berkaitan dengan nafkah, contoh. Juga jenis perintah interim untuk mendapatkan injangsi, contoh. Perintah interim untuk mendapat kuasa untuk memerintahkan diambil sampel. Semua ni ada dinyatakanlah dalam peruntukan elemen tata cara mal Mahkamah Syariah. Juga lain-lain jenis lah, lain-lain jenis interim sebagaimana yang dinyatakan dalam ni lah, dalam slide tu kalau tuan-tuan boleh lihat. Dan kita tak akan lalui semua jenis-jenis ni, panjang tuan-tuan. Yang kita akan fokuskan pada jenis yang pertama itu saja. InsyaAllah kalau ada diberikan ruang nanti, lain kali kita akan cuba berkongsi dengan jenis-jenis yang lain. Okay? Jadi secara khusus ni tuan-tuan, kalau kita lihat perintah interim mengenai hadanah ini pula juga ada dinyatakan secara spesifik dalam enactment tata cara mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor tahun 2003 ini. Jadi kalau tuan-tuan rujuk kepada satu seksyen di bawah seksyen 201, subsection 1201 menyatakan bahawa tertakluk kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam jika mahkamah berpuas hati atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah tentang hadanah kanak-kanak itu, maka mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu. Ini peruntukan ni adalah peruntukan khusus untuk interim hadanah, yang mana memberikan kuasa kepada mahkamah untuk buat satu perintah tentang interim, yang mana perintah itu akan berkuat kuasa serta-merta sehinggalah ada perintah lain yang dibuat oleh mahkamah tentang hak jagaan anak itu. Dengan lain perkataan, berkuasa serta-merta dalam bentuk sementara saja sehingga ada perintah lain yang membatalkan dan dikeluarkan untuk kes hadanah itu. Ini adalah satu peruntukan satu peruntukan khusus mengenai tuntutan permohonan interim hadanah di mahkamah. Jadi berikutnya kita rujuk kepada seksyen 2, seksyen selanjutnya, subsection selanjutnya. Subsection 201 pula menyatakan permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan
kecuali dalam hal keadaan mendesak dan demi kepentingan keadilan atau perlindungan permohonan pemohon dan kanak-kanak itu didapati bahawa campur tangan serta-merta mahkamah adalah perlu. Ni tadi nak masuk ex parte ni. Jadi dalam keadaan mendesak dan demi kepentingan keadilan atau perlindungan pemohon dan kanak-kanak itu, bahawa campur tangan daripada mahkamah ini adalah perlu. Boleh dibuat. Permohonan boleh dibuat. Okey. Berikutnya, di mana seksyen 2 seksyen ini menggariskan halangan, sebenarnya halangan kepada suatu perintah interim yang dipohon tersebut. Seksyen tersebut menyatakan bahawa permohonan interim tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan. Sebelum tindakan ataupun pemfailan kes induk difailkan. Kecuali dalam keadaan yang mendesak dan demi keadilan atau untuk perlindungan pemohon dan juga kanak-kanak. Dalam subsection ini kita dapat fahamilah terdapat dua elemen yang membolehkan suatu perintah interim tersebut dikeluarkan oleh mahkamah. Pertama, dalam hal mendesak. Dua, demi kepentingan keadilan dan perlindungan pemohon kanak-kanak itu. Jadi seterusnya dalam subsection yang berikutnya dinyatakan lagi jika pemohon ialah plaintiff dalam kes itu, satu kes yang mendesak dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara ex parte. Permohonan itu boleh dibuat secara ex parte yang hendaklah disokong dengan affidavit, dan affidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang jelas dan ringkas lagi padat tentang perkara-perkara berikut. Pertama, tentang fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendant dalam prosiding itu. Dua, tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah interim itu. C, tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan ex parte itu. D, tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon mungkin menyebabkan mahkamah tidak memberikan perintah interim itu. E, tentang sama ada mana-mana permohonan ex parte terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana hakim, dan jika demikian perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu. Dan F, tentang relief yang sebenarnya dipohon. Jadi penjelasan tentang elemen mendesak, di mana mahkamah perlu mempertimbangkan faktor-faktor mendesak tadi, bahawa ia adalah dengan tujuan untuk menghentikan atau menghalang sesuatu kemudaratan kepada anak-anak, kepada kanak-kanak, yang mana kemudaratan tersebut akan menjejaskan dari segi aspek keagamaan, nyawa, tubuh badan, harta dan akal atau kebajikan anak tersebut, sehingga ianya perlu kepada satu campur tangan daripada mahkamah ni. Contohnya dalam keadaan pihak defendant lah misalnya seorang yang panas baran contohnya, dalam keadaan contoh defendant ni seorang penagih dadah contohnya, ataupun defendant ini seorang kaki pukul, atau defendant ni seorang yang telah keluar daripada agama Islam, ataupun defendant cuba nak bawa anak lari keluar negara. Ini cakap contoh alasan yang mendesak tadilah dalam perkara A tadi, fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendant dalam kes ni. Terdesaknya macam mana?
terdesaknya macam mana, fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendant. Mendesaknya macam mana? Apa masalah defendant tu sampai orang cakap terdesak sangat untuk pihak-pihak membuat permohonan interim secara ex parte tadi. Untuk permohonan itu dibuat secara sebelah pihak tadi. Macam mana dengan defendant? Apa fakta defendant tu? Contoh. Contohnya tadi. Defendant ni seorang yang kaki pukul. Dan takut sikapnya itu memberi mudarat kepada anak-anak tadi. Itu contohlah. Ataupun defendant ini telah keluar daripada agama Islam, takut tadi perbuatan itu tadi menggugat akidah pada anak-anak tadi, boleh mempengaruhi agama anak-anak tadi, contoh. Ataupun dalam kes tadilah Haslinda tadi yang kita bincangkan awal-awal tadi, takut anak tersebut dibawa lari oleh bapanya ataupun defendant ke luar negara, contoh. Begitu juga dengan alasan-alasan lainlah yang dia nyatakan dalam fakta-fakta yang membawa yang disebutkan dalam peringkat B tadi, tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah interim itu. Sebagai contoh tadi, akidah anak akan tergugat tadi. Akidah anak akan tergugat. Sekiranya perintah ini tidak diberikan dengan segera, dengan secara ex parte, besar kemungkinannya akidah anak tersebut akan tergugat oleh sebab-sebab yang demikian, oleh sebab-sebab bapanya tadi, bapanya akan mempengaruhi anak itu, ataupun dalam keadaan kehidupan anak itu, persekitarannya yang boleh menggugat akidah dia, contoh. Okey, ini tuan-tuan, penjelasan ataupun faktor-faktor keterdesakan ini ada dinyatakan serba sedikitlah dalam arahan amalan nombor 5 tahun 2016, disebut dalam satu arahan amalan nombor 5 tahun 2016, iaitu garis panduan prosiding ex parte hadanah dan injangsi, di mana perenggan ke-6 arahan amalan tersebut menyatakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, mana-mana perintah ex parte interim hadanah hanya boleh diberikan setelah mahkamah mempertimbangkan kesemua faktor-faktor yang berikut. Perintah ex parte hadanah boleh diberikan setelah mahkamah mempertimbangkan faktor bahawa ia adalah untuk menghentikan kemudaratan ke atas kanak-kanak dari segi agama, nyawa, tubuh badan, harta, akal atau kebajikan anak-anak tersebut. Dan mana-mana perintah ex parte hadanah boleh diberikan setelah pemohon membuktikan kesnya pada tahap dhan al-ghalib. Dhan al-ghalib ini bermaksud lebih kurangnya iaitu tanpa pada tahap tanpa keraguan yang munasabah. Maksudnya alasan-alasan yang dikemukakan kepada mahkamah berkaitan dengan elemen keterdesakan tersebut bukan hanya setakat dakwaan semata-mata. Tak boleh hanya dakwaan semata-mata tanpa disandarkan dengan bukti ataupun sokongan terhadap dakwaan itu, dakwaan yang ataupun alasan yang dikemukakan. Contoh, dalam alasan tu kita cakap anak cedera dipukul, contoh. Ini sebagai contoh je. So sekurang-kurangnya bukti sandaran yang boleh kita kemukakan pada mahkamah adanya laporan berkaitan dengan perubatan daripada hospital yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap kecederaan anak tersebut, contoh, sekurang-kurangnya. Ataupun ada laporan polis dibuat
atas kejadian tersebut, kejadian kecederaan anak tersebut. Ini sebagai contoh. Dia tak boleh berdiri semata-mata atas dakwaan sahaja. Itu yang dimaksudkan ini. Dan ini tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada satu kes yang pernah diputuskan oleh mahkamah sebelum ini, dalam satu kes di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Satu kes Radhiah Ibrahim lawan Peter Rudolph Woods tahun 2007. Ini nak menjelaskan tentang tadilah, tentang elemen keterdesakan tadi, di mana dalam kes ini pemohon telah berkahwin dengan responden yang merupakan seorang warga Jerman yang menetap di Malaysia, dan hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan seorang anak, dan terjadi perselisihan faham di mana kedua-dua pihak untuk itu, pemohon dan juga responden dah tinggal berasingan. Pemohon bimbang bahawa responden akan melarikan anak tersebut, bawa balik ke negara asal, balik ke Jerman, yang dikuatiri akan menjejaskan akidah anak tersebut. Maka atas alasan itu, pemohon telah memfailkan permohonan ex parte untuk memohon perintah hak jagaan anak sementara secara ex parte. Kedua, dalam waktu yang sama, responden juga memohon satu perintah lain, injunksi, menegah responden untuk mengganggu, mengacau pemohon dan anak tersebut. Juga memohon satu perintah untuk menegah responden daripada membawa anak tersebut dari Semenanjung keluar daripada Malaysia, keluar daripada negara ini. Okay, jadi berdasarkan permohonan itu, mahkamah telah membicarakan isu-isu yang berbangkit dalam kes ini, sama ada mahkamah patut atau tidak membenarkan permohonan ini. Di mana suatu perintah interim hanya boleh dikeluarkan oleh mahkamah jika terdapat alasan-alasan khas pada waktu 2007 ni. 2007 ni, arahan amalan 2007 ni dipakai lagi lah pada tahun tu 2007. Alasan-alasan khas seperti keadaan yang mendesak demi kepentingan keadilan atau perlindungan kanak-kanak atau pemohon, sebagaimana yang disebut dalam Seksyen 201 di mana tata cara. Apapun persoalan ini perlu dipertimbangkan secara ketat sebelum perintah yang dipohon dikeluarkan. Dalam kes ini, kebimbangan pemohon bahawa anak tersebut akan dilarikan oleh responden dan dibawa pulang ke Jerman oleh responden telah menyebabkan si anak terpaksa meninggalkan persekolahan selama beberapa hari. Kebimbangan ini adalah berasas, mahkamah bicara waktu itu mendapati bahawa kebimbangan pemohon itu berasas kerana responden pernah mengugut akan membawa anak keluar dari Malaysia balik ke Jerman. Pada masa yang sama, responden juga digambarkan sebagai seorang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, yang mana responden suka minum arak, makan babi, tidak berpuasa dan tidak sembahyang. Oleh itu adalah dikhawatiri bahawa anak tersebut akan terjejas akidahnya jika dia diambil dan seterusnya dibawa keluar dari Malaysia, dibesar, dididik, dijaga oleh responden dalam suasana yang tidak sihat di sisi hukum syarak. Mahkamah beranggapan wujudnya faktor keterdesakan yang membolehkan mahkamah campur tangan serta-merta bagi menyelamatkan keadaan tersebut. Okey. Jadi isu pokok yang perlu diputuskan oleh mahkamah
adakah mahkamah mempunyai bidang kuasa memutuskan ex parte ini? 2, jika mahkamah berbidang kuasa, apakah wajar perintah interim dalam kes ini diberikan secara ex parte? Jika wajar, apakah kriteria yang perlu diambil kira? Dan seterusnya, sejauh manakah piawaian standard kriteria tersebut perlu dipertimbangkan oleh mahkamah untuk mengeluarkan perintah interim. Jadi berdasarkan kes ini juga, hakim bicara telah mengulas lanjutlah tentang isu-isu yang berkaitan dengan kes ini. Apakah wajar perintah dikeluarkan secara ex parte, jika wajar. Semua itu mahkamah jawab secara bertulis dalam alasan tersebutlah. Saya quote di sini, saya quotekan dalam alasan penghakiman tersebut, menyatakan hakim secara peribadi saya menyatakan bahawa kebanyakan perintah interim secara ex parte adalah sesuatu yang tidak adil, tidak munasabah dan diputuskan berdasarkan fakta zahir yang tidak jelas pembuktiannya. Ianya juga menimbulkan prejudis kepada satu pihak lagi yang tidak diberi peluang untuk membela diri. Bagaimanapun, ia boleh dibenarkan jika terdapat alasan-alasan khas yang munasabah pada pertimbangan mahkamah demi kepentingan keadilan, perkara-perkara yang mendesak, dan perlindungan kepada pemohon dan kanak-kanak. Secara ringkasnya, perintah interim secara ex parte ini tidak wajar untuk diamalkan oleh mahkamah dan ianya tidak patut dibenarkan jika tidak wujud kriteria yang disebutkan tadi. Ia perlu dipertimbangkan dengan secara ketat sebelum kebenaran diperlukan. Dalam kes di hadapan saya ini, wujud kebimbangan pemohon bahawa anak bernama sekian akan dibawa pulang ke Jerman oleh responden pada bila-bila masa. Kebimbangan yang kuat tersebut menyebabkan anak itu terpaksa meninggalkan sekolah selama beberapa hari kerana dikuateri akan dibawa lari oleh responden. Kebimbangan ini adalah berasas kerana pemohon pernah responden pernah mengugut akan membawa anak tersebut lari daripada Malaysia balik ke Jerman. Pada waktu yang sama, responden digambarkan sebagai seorang yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Mahkamah beranggapan wujudnya faktor kedesakan. Berdasarkan perkara tersebut, wujudnya faktor keterdesakan yang membolehkan mahkamah campur tangan serta-merta bagi menyelamatkan keadaan tersebut. Mahkamah tidak perlu menunggu lebih lama untuk membuat sebarang keputusan yang boleh menjejaskan anak tersebut di dalam pelajarannya atau akidahnya. Walaupun elemen keterdesakan di dalam kes ini tidaklah sampai ke tahap yang benar-benar meruncing, tapi ia masih belum berlaku. Ianya masih belum berlaku dan dibuktikan akan berlaku. Tetapi saya berpendapat standard atau piawaian alasan-alasan khas itu telah pun dipenuhi. Dengan kata lain, piawaian alasan khas cukuplah memadai dengan kebimbangan yang kuat bahawa mudarat akan berlaku dan ianya disokong oleh faktor keterdesakan yang boleh diukur dengan masa yang suntuk dan perlukan kesegeraan serta perlindungan kepada kanak-kanak. Dalam kes ini, kanak-kanak yang bernama berkenaan perlu diselamatkan akidahnya. Itu tadi dalam kes ni lah. Ini sebagai contoh. Contoh berkaitan dengan elemen keterdesakan sebagaimana yang dinyatakan dalam subsection 201, 2 dan 3 amendment tata cara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Itu antara lain lah untuk fasa yang kedua ni. Saya kesampingkan sekali dengan kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan dengan permohonan interim ex parte hadanah ini. Dan satu lagi kes Badrul Hishan Muhammad Ramli lawan Hayati Muhammad Nazir tahun 2008, dilaporkan dalam volume 1 Jurnal CLJ muka surat 332. Tuan-tuan boleh rujuklah
kes ni panjang juga berkaitan dengan elemen keterdesakan yang mahkamah mengambil kira dalam suatu permohonan untuk membatalkan permohonan eksepati yang dibuat oleh pihak responden dalam kes ni. Ada satu permohonan eksepati yang pernah mahkamah keluarkan. Jadi responden mohon untuk perintah eksepati itu dibatalkan atas sebab tadilah antara isu yang dibangkitkan, elemen keterdesakan tu tak ada. Jadi kenapa mahkamah nak keluarkan perintah secara eksepati ini? Tuan-tuan boleh rujuk dalam kes tadi yang saya nyatakan tadi. Juga seterusnya saya pergi ke fasa yang ketiga tuan-tuan, di mana proceeding ataupun prosedur berkaitan dengan perintah eksepati ini, kita boleh rujuk ke dalam arahan amalan nombor 5 tahun 2016. Tahun 2016, arahan tersebut dinamakan Garis Panduan Prosiding Eksepati, Hazanah dan Injangsi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam perenggan ataupun perkara yang ketujuh, keadaan yang membolehkan prosiding. Suatu permohonan secara eksepati perintah interim hanya boleh dibuat dalam situasi mendesak. Jika tidak dibenarkan membuat permohonan eksepati, yang mana pihak-pihak akan mengalami ketidakadilan kerana kelambatan ataupun ketidakadilan akibat dari tindakan yang mungkin dilakukan oleh pihak lawan sebelum perintah secara interparti boleh dibuat. Jadi pemfailan permohonan ini, jika kes induk telah difailkan, hanya plaintiff yang berhak memfailkan secara eksepati. Walau bagaimanapun permohonan secara interparti boleh difailkan oleh kedua-dua pihak. Pendengaran permohonan eksepati yang berikutnya, perkara yang berikutnya, perenggan yang berikutnya, pendengaran permohonan eksepati hendaklah didengar dengan kadar segera dalam tempoh 24 jam, di mana hakim hendaklah meneliti dokumen permohonan serta mendengar hujah pemohon dan boleh meluluskan permohonan eksepati tersebut dengan mengambil kira faktor-faktor yang disebut di bawah garis panduan yang ke-6 tadi, yang saya sebutkan tadi awal tadi. Juga faktor-faktor perenggan 10, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Mana-mana perintah eksepati interim hazanah hanya boleh diberikan setelah mahkamah mempertimbangkan kesemua faktor-faktor yang berikut. Perintah eksepati hazanah hanya boleh diberikan setelah mahkamah mempertimbangkan faktor kemudaratan ke atas anak dari segi agama, nyawa, tubuh badan. Dan mana-mana perintah eksepati boleh diberikan setelah pemohon membuktikan kesnya pada tahap zan al-ghalib. Juga tempoh kuat kuasa perintah interim ini hendaklah hanya berkuat kuasa selama tempoh 30 hari, tidak lebih 30 hari. Dia interim, sementara ini hanya valid dia 30 hari dari tarikh perintah tersebut dikeluarkan. Melainkan jika ianya dibatalkan terlebih dahulu oleh mahkamah sebelum genap tempoh berkuat kuasa perintah itu, sebelum ataupun dibatalkan, ataupun jika ianya dibatalkan terlebih dahulu. Sebelum 30 hari dah kena batal. Prosiding eksepati ini tak boleh berulang. Mana-mana pihak tidak boleh memohon perintah interim dalam apa-apa perkara sekiranya mana-mana mahkamah telah pun membuat perintah mengenainya. Kalau dah ada perintah ni, tak boleh nak buat lagi permohonan lagi. Jadi dalam perintah eksepati interim ini, seterusnya ada dinyatakan kandungan yang ada dalam permohonan untuk mendapatkan perintah eksepati interim ini, itu selain daripada terma perintah yang dipohon, perintah eksepati interim hendaklah juga mengandungi bahawa mana-mana pihak yang terjejas boleh mohon untuk mengenepikan perintah interim eksepati semasa pendengaran interparti. Ini macam kes tadi. Dah ada satu perintah interim eksepati dikeluarkan, jadi pihak yang satu lagi boleh memohon untuk diketepikan perintah eksepati tersebut semasa pendengaran interparti nanti. Semasa pendengaran interparti nanti.
bahawa pihak pemohon bertanggungan untuk membayar ganti rugi kepada responden jika kemudiannya diperintah ekspati interim tersebut tidak patut dikeluarkan. Ini sekiranya ada lah, sekiranya ada apa-apa bentuk kerugian akibat daripada perintah ekspati interim ekspati tersebut dikeluarkan yang ditanggung oleh pihak-pihak. Seterusnya, tarikh pendengaran interparti hendaklah dinyatakan dalam perintah interim tersebut sebagaimana sub garis panduan 10.3. Seterusnya, tempoh kuasa perintah interim hendaklah dinyatakan yang mana ianya tidak melebihi 30 hari. Jika kes induk belum difailkan, pemohon hendaklah memfailkan kes induk berkaitan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah ekspati dikeluarkan. Kalau kes induk belum fail, so pihak pemohon, pihak-pihak tersebut hendaklah memfailkan perintah induk dalam tempoh 14 hari, 14 hari daripada tarikh perintah ekspati dikeluarkan. Seterusnya, tata cara seterusnya, apabila perintah ekspati diluruskan, hakim boleh menandatangani draft perintah tersebut, pindah, ubah, tambah apa-apa tindakan yang sesuai lah. Ini ikut budi bicara hakim lah. Dia nak tambah apa-apa, ubah apa-apa. Kemudian perintah tersebut hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam borang 1. Gunakan borang 1. Mahkamah semasa membenarkan permohonan ekspati hendaklah menetapkan tarikh pendengaran secara interparti dalam tempoh tidak lebih 30 hari tapi kurang daripada 21 hari. Untuk pendengaran secara interparti. So, pemohon hendaklah menyampaikan perintah yang ekspati yang telah diperintah keluarkan oleh mahkamah tersebut hendaklah disampaikan kepada pihak responden, notis permohonan ekspati, affidavit permohonan ekspati dan juga perintah. Jadi kena sampaikan dokumen-dokumen ni dalam tempoh 7 hari dari tarikh perintah dikeluarkan dan hendaklah memfailkan affidavit. Ini affidavit penyampaian kepada mahkamah. Tuan-tuan, untuk yang perenggan ni suka mahkamah nyatakan tentang perlunya pihak-pihak mematuhi tempoh perintah ini, perintah di perenggan ni tempoh 7 hari itu. Tempoh 7 hari, dalam tempoh 7 hari hendaklah perintah ekspati tadi dan permohonan notis semua tu diserah sampaikan kepada pihak responden. Sebab pernah ada satu kes yang pernah diputuskan oleh di peringkat semakan, kes di mana kes ni telah selesai. Jadi saya sebut namanya Siti Ruwaida binti Zainul Arif lawan Abdul Rahman, di mana kes ni kes asalnya mahkamah kes injunksi dibuat secara ekspati. Satu perintah injunksi telah dikeluarkan oleh mahkamah dan dalam terma perintah tersebut telah diarahkan kepada pemohon untuk menyampai serahkan tadilah perintah ekspati injunksi tersebut dalam tempoh 5 hari kepada responden. Tapi pemohon tak laksanakan perintah untuk tempoh 5 hari itu. So mahkamah batalkan perintah ekspati tersebut. So perkara ni, kes ini jadi keputusan mahkamah tu telah dibuat semakan. Hasilnya panel semakan telah membuat keputusan bahawa tindakan hakim yang membatalkan perintah ekspati disebabkan pemohon tak ikut perintah untuk serah sampaikan notis dalam 5 hari itu adalah betul. Jadi kena hati-hati dengan tempoh 7 hari ini, 7 hari untuk serahan kepada pihak responden ini. Kecuali dilanjutkan oleh mahkamah. Seterusnya, prosedur bila dah didengar secara interparti tadi dalam tempoh yang dinyatakan dalam perintah tersebut, responden selepas menerima permohonan ekspati tadi, affidavit permohonan perintah ekspati boleh memfailkan affidavit jawapan. Ini untuk pembelaan dia lah, untuk pembelaan defendant tadi.
So perkara ni tuan-tuan boleh kita rujuk dalam arahan amalan nombor 5 tahun 2016 yang menyatakan garis panduan prosiding ex parte, hadanah dan juga injunksi. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. Begitu juga dengan satu lagi arahan amalan yang terbaru, arahan nombor 11 tahun 2019 ini baru lagi, pendengaran permohonan perintah injunksi yang difailkan atas perakuan segera. Ini ada dimasukkanlah prosedur bila satu perintah ex parte difailkan atas perakuan segera. Macam mana nak buat? Suatu perintah dinyatakan situ, suatu perintah interim yang difailkan atas perakuan segera hendaklah dikendalikan seperti berikut. Sejurus selepas difailkan permohonan ex parte tersebut hendaklah dibawa ke perhatian Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi. Yang Arif Hakim berkenaan adalah seberapa segera menentukan tahap kesegeraan permohonan ex parte tersebut. Jika Yang Arif Hakim berkenaan mendapati permohonan ex parte tersebut berada pada tahap kesegeraan yang melampau. Betul-betul nak disegerakan ni. Yang Arif Hakim berkenaan hendaklah dengan serta-merta mendengar permohonan itu. Jika Yang Arif berkenaan mendapati bahawa permohonan ex parte tersebut perlu disegerakan perbicaraannya, dan permohonan itu hendaklah didengar tidak lewat daripada hari bekerja berikutnya. Ni hari bekerja satu hari lah berikutnya tu. Jika Yang Arif Hakim berkenaan mendapati bahawa permohonan ex parte tersebut tidak perlu disegerakan perbicaraannya, permohonan itu hendaklah didengar pada bila-bila masa dan mengikut apa-apa cara bagaimana Yang Arif Hakim berkenaan fikirkan wajar dan patut, termasuklah memberi arahan penyerahan kertas permohonan untuk pendengaran secara inter parte. So ini tadi tuan-tuan serba sedikitlah mengenai prosedur permohonan interim secara ex parte bagi kes hadanah ini. So banyak perkara lah, banyak perkara yang dinyatakan, yang kita dapat kongsikan dalam peruntukan undang-undang, termasuklah arahan amalan yang berkaitan dengan ex parte, interim ex parte ini. Cuma kekangan waktu sajalah yang cakap yang tidak dapat saya nak jelaskan secara terperinci. Jadi insya-Allah lah sekiranya ada diberikan kesempatan ruang pada masa-masa akan datang tuan-tuan, kita akan cuba memberikan penjelasan mungkin dalam seri bahagian kedua ke nanti. Kita akan cuba mengambil isu-isu yang mungkin tidak jelas pada tuan-tuan, yang mungkin saya terlepas pandang untuk jelaskan kepada tuan-tuan nanti. Jadi untuk itu habislah untuk fasa yang ketiga ni. Jadi untuk itu tuan-tuan, saya penjelasan saya setakat ini dulu. Ketiga-tiga fasa yang telah saya nyatakan tu telah pun kita sentuh, telah pun saya kongsi dengan tuan-tuan. Jadi sekiranya ada apa-apa kemusykilan ataupun komen daripada tuan-tuan, tolong komen, tolong berikan tolong berikan soalan sekiranya ada apa-apa rasa tak dapat penjelasan yang sewajarnya, tuan-tuan boleh masukkan dalam ruang komen tu persoalan yang mungkin perempuan tuan-tuan ingin tanya tadi, ingin bertanya tadi. InsyaAllah saya akan cuba menjawab komen tuan-tuan tersebut. Dan last sekali tuan-tuan, saya minta untuk program-program yang akan datang ni tuan-tuan, apa yang cuba saya sampaikan ni tadi memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat memahamilah
apa berkaitan dengan permohonan ni, tahu apa benda secara orang cakap secara asasnya mengetahui tentang permohonan ini, apa yang dimaksudkan dengan interim, sekurang-kurangnya surface-nya kita tahu, apa yang dimaksudkan dengan ex parte, secara asasnya kita tahu macam mana kita nak buat, di mana kita nak buat, apa yang diperlukan dalam permohonan tu, sekurang-kurangnya kita dah sentuh perkara tu. Jadi diharapkan benda tu dapat manfaat kepada tuan-tuan tuan-tuan perempuan sekalian, dan insya-Allah tuan-tuan teruskan bersama-sama dengan program ini pada minggu-minggu yang akan datang ini, tarikh dan pada waktu yang sama, insya-Allah dalam ruang yang ada ini berbagai topik berkenaan dengan isu-isu perundangan dan kehakiman syariah yang akan cuba pihak Jabatan Kehakiman Syariah ini kupaskan pada setiap minggu dengan panel-panel yang lain dengan penyeramah-penyeramah yang lain. Jadi untuk itu saya mohon kepada tuan-tuan untuk terus bersama kami dalam rancangan ini pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi sudah tentunya apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan ini ada terdapat kekurangan dan kelemahan atas penyampaian ataupun tinggalan saya tadi, terutama salah tutur kata dalam saya menyampaikan tadi perkongsian ini. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan, jangan disebabkan tu nanti minggu depan pun tak ikut pula nanti program ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi teruskan dan saya akhiri pertemuan kita pada petang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.